jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah yang berbahagia ceramah jemputan kita pada hari ini Ustaz Osman bin Muhammad yang berbahagia mengurusi surah Al-Mizan, Datuk Seri Haji Abdul Rahman bin Hashim, seterusnya ahli jawatan kuasa surah Al-Mizan Tuan Imam Tun Bilal, seterusnya hadirin hadirat para pendengar yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali mari sama-sama kita mengucap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan untuk sama-sama kita berada menghadiri program kuliah maghrib perdana pada malam ini. Alhamdulillah pada malam ini kita dihadiri oleh tetamu jemputan kita pada malam ini, itu Ustaz Osman bin Muhammad. InsyaAllah InsyaAllah Ustaz akan berkongsikan dengan kita satu tajuk yang sangat menarik, tajuk sangat menarik, iaitu jauhi muflis akhirat. Jadi insyaAllah saya mengharapkan tuan-tuan sidang pendengar dapat sama-sama memberikan komitmen sepanjang program kita berlangsung daripada awal hingga ke akhirnya. Jadi insyaAllah moga-moga kita semua dapat mengambil manfaat apa yang bakal disampaikan insyaAllah. Jadi baiklah, sebelum kita serahkan majlis ini kepada penceramah kita, jadi izinkan untuk saya memperkenalkan penceramah kita pada hari ini, itu Ustaz Osman bin Muhammad. Beliau merupakan mantan mensyarah peranan Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan Akademi Pengajian Islam Negeri Malaya Kuala Lumpur. Jadi Ustaz seorang yang begitu aktif lah dalam bidang akademi, dalam bidang pendidikan dan sebagainya. Berasal dari Macang, Kelantan, dan sekarang menetap di Kampung Melayu Subang, Shah Alam, Selangor Darul Ihsan. Beristeri dan mempunyai 5 orang anak. Okay. Ustaz penceramah kita ni tidak merupakan tokoh yang tidak asing lagi. Beliau terlibat aktif dalam berbagai program dakwah, program agama dan dakwah di radio dan juga TV sejak tahun 1945 sehinggalah sekarang. Di antara program penceramah kita ni ialah Al-Qudiyah TV3, program Halaqah TV9, rancangan Al-Hidayah TV3, Tanyalah Ustaz, dan banyak lagi program-program yang lain. Baik, tanpa melewatkan masa, seterusnya saya menyerahkan majlis ini kepada Tuan Ustaz untuk memulakan perkongsian kita pada hari ini. Boleh tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وزدنا ولا تنقصنا برحمتك يا أكرم الأكرمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من البأرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم Surah As-Saff ayat 10 hingga 11. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apakah suka kalau aku tunjuk kepada kamu satu bentuk perniagaan yang untungnya kamu akan dibebaskan daripada api neraka, bermodalkan berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla dengan jiwa raga kamu dan harta benda kamu, dan beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam jika benar-benar kamu mengetahui tentangnya. As-Saff ayat 10 hingga 11. Al-Fadhil Ustaz pengurusi pada malam ini yang telah memperkenalkan saya panjang diti juga tu. Allahu Akbar. Bila orang perkenalkan dengan sekian-sekian tu rasa macam nak turun pada pentas lah. Kena balik terus. Subhanallah, tidak apa-apa yang saya sumbangkan melainkan sekerdil masa yang sedikit, tenaga yang tak berbanyak. Mudah-mudahan Allah jadikan semua sebagai amal salah, insyaAllah. Cuma pengusi tadi dibaca wirata bilhamu, tak tahulah bila diambil daripada mana sumbernya. Sebut anak itu betul lah, kahwin belum lah, betul confirm lah. 5 anak, cuma tak tambah cucu. Saya kena sebut sebab kita dah sampai usia ni, Rahman, kena mengaku cucu dah ada lah. Tak boleh tak mengaku cucu tak ada lagi. Nak menandakan usia makin meningkat. Umur dah lama dah. Cucu 4 orang. Yang coming ini yang kelima, insyaAllah. Sekian dimaklumkan. Yang dihormati Datuk Seri Pengurusi Surau Jumaat Al-Mizan Perisal 8 Putrajaya, dan seluruh dan kuasa Perusahaan Surau Al-Mizan Perisal 8 Putrajaya. Yang dihormati seluruh kehadiran Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tama, alhamdulillah, kita bersyukur sangat-sangat kesempatan masa yang berkat, di tempat yang berkat, di waktu yang berkat, di majlis yang berkat ini. Allah Subhanahu wa taala telah menghimpunkan hati-hati kita. Walaupun berjarak saf, tetapi insya-Allah
kita boleh merasakan bahawa kita dalam keadaan rapat insya-Allah. Walaupun tak dapat kita bersalam-salaman, tapi insya-Allah kita merasakan denyutan nadi tangan kawan kita yang lain semasa kita bersalam-salaman sebelum ini. Kita doakan mudah-mudahan kehadiran kita ini mencatatan penting dalam lipatan sejarah kehidupan kita. Kalau kita yakin, kita percaya hidup ini untuk beramal. Hidup ini untuk mencari ilmu. Hidup ini untuk mencari redha Allah Azza wa Jalla. Allah SWT jadikan kita dengan tujuan itu. Untuk berilmu, beramal, beribadat dan mencari redanya. Kenapa tuan-tuan? Kerana itulah asal penciptaan kita. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah jadikan kita untuk mengabdikan diri kepadanya. Dengan maksud untuk cari ilmu, menambahkan keimanan, menambahkan kefahaman agama, jaga ibadat dan lahirkan ketaatan. Dalam apa situasi? Satu lingkungan hidup ini tuan-tuan, bila dilingkungi oleh nyawa ilmu, selamat. Bila kita dalam lingkungan nyawa keimanan, kita bahagia. Tak kira siapa kita. Bahkan datanglah pelbagai ujian dalam hidup. Bila ilmu, iman memandu kita, kita akan berganjak walaupun setapak. Ribut taufan datang macam mana, orang beriman itulah kekuatannya. Walaupun ujian mendatang. Dan bicara kita malam ini, saya kira bicara yang menyentuh kita dan amalan kita. Saya pun bila diberikan tajuk ini untuk dipilih, saya kata marilah saya bawa tajuk Jauhi Muflis Akhirat. Tuan-tuan, puan-puan, seawal tadi saya muqaddimahkan surah As-Saff ayat 10 dan 11. Kenapa saya muqaddimah ayat itu? Sebab itulah suatu tawaran yang penting buat kita. Allah nak tengok kita ni berjaya, bukan gagal. Allah nak tengok kita ni beruntung, bukan kecundang. Allah nak tengok hamba-Nya mendapat keselamatan, bukan kekecewaan. Itulah Allah Azza wa Jalla. Bila Allah tawarkan dengan tawaran terbuka dalam ayat tadi, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Satu bentuk perniagaan dengan Allah Azza wa Jalla. Allah sebut keuntungannya apa? Belum Allah sebut modalnya, Allah sebut untung dulu. Untungnya kata Allah, tunjikum min adzabin alim, kamu tak akan diganggu oleh api neraka. Kamu tak akan disiap oleh api nerakanya. Kamu tak akan disentuh api neraka Allah. Dah bila neraka tak sentuh, makna apa? Syurga menanti. Itu dia keuntungan. Dan apa modalnya? Modalnya kata Allah Azza wa Jalla, tujahiduna fi sabilillahi. Kamu berjuang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Ilmu diraih, pahala dicari, iman diperkemaskan, amal diperbanyakkan, kebaikan dilakukan. Itu namanya tujahidu fi sabilillah. Bukan setakat itu kata Allah. Tujahiduna fi sabilillah wa amwalikum wa anfusikum. Masukkan bersama dengan sesuatu namanya harta benda kamu. Infak, sedekah, derma, sumbangkanlah. Sikit pun ya, banyak pun alhamdulillah. Bukan takat itu. Beriman dengan Nabi SAW. Pedoman kamu, ikutan kamu, pemimpin kamu, contoh kepada kamu. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, in kuntum ta'lam, kalau kamu tahu. Kenapa Allah sebut kalau kamu ketahui? Sebab ada orang tak tahu. Ada orang gagal untuk mengetahui tentang matlamat kehidupannya. Dia hidup
Tapi dia tak pernah berfikir tentang soal ibadat, soal amal, tentang ilmu, tentang neraka syurga. Ada bukan tak ada? Memang ada. Yang hidupnya semata-mata untuk urusan dunia. Dia tak fikir tentang mana dosa, mana pahala, mana syurga neraka. Memang ada. Allah Maha Kaya. Sebab Allah sebut dalam ayat yang lain tentang bagaimana setengah-setengah sifat manusia. Yatamatta'un mereka itu keadaan seronok macam binatang ternakan seronok. Ada. Maka tuan-tuan, ayat ini bagi saya satu ayat yang betul-betul menjadi fokus utama dalam kehidupan. Sebab Allah bawa kita keselamatan di alam bumi, kejayaan di alam mahsyar. Keselamatan di alam dunia, keredaan di alam akhirat. Kita senang lenang di alam bumi, kita bahagia berkekalan di alam sana. Ini kenyataannya. Subhanallahil azim. Itulah meyakinkan kita sebenarnya. Ia berikan kita keyakinan, kekuatan, beramal, berilmu, mencari iman, menegakkan takwa ini sebab itu. Sebab Allah nak tengok kita berjaya, bukan gagal. Ini falsafah penting. Betul kata Al-Imam Asy-Syaukani, seorang ulama tafsir. Apa dia kata? Dalam kamus Allah Azza wa Jalla, Allah tidak ada di sana sifat yang namanya zalim, murka. Tidak ada. Tidak ada. Allah sifatnya selama-lamanya adil dan Tuhan yang maha pemurah dan penyayang. Allah tidak memiliki sifat zalim dan sifat yang buruk, tak ada. Habis kenapa Allah sediakan neraka? Contoh soalan ditanya, kenapa? Kata Imam Asy-Syaukani, Allah sediakan sebagai suatu pilihan yang terakhir. Syurga itu pilihan pertama, neraka yang terakhir pilihan. Sebab kalau ada kalangan hamba Allah yang degil, mereka cari sebab untuk ke neraka. Bukan Allah nak pergi neraka, cari pasal. Ini saya sebut sebab inilah yang kalau kita baca Al-Quran, semak Al-Quran, banyak ayat-ayat yang bercakap tentang hal ini. Bila Allah saksa, Allah murka, Allah benci di padang mahsyar, bukan sebab dia benci Allah murka, tapi kita cari pasal, cari sebab untuk Allah murka kita. Bukan Allah murka, tapi cari pasal. Kita cari pasal untuk Allah murka, dia murka. Sedangkan peluang yang ada ialah untuk mendapat cinta, sayang, kasih, rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini falsafah penting tuan-tuan. Tajuk kita bincang kejap lagi. Muqaddimahnya macam tu. Sebab kita akhirnya kita nak berjaya, bukan gagal. Tetapi dalam hidup ini harapkan hujan tengah hari, kadang-kadang hujan belah petang, kadang-kadang langsung tak hujan. Itu dia. Sebab itulah maka agamalah memandu kita. Saya sebut di awal muqaddimah ini, dalam hidup kita seharian, ilmu memandu, iman penyelamat, amal saleh bekalan. Dalam hidup kita sampai saat kita meninggal dunia, insya-Allah, ilmu pemandu, iman penyelamat, amal saleh bekalan. Ketiga-tiga ini mesti digabungkan bersama. Ilmu bila kita cari dia akan pandu kita. Dia akan bawa kita ke jalan selamat, jalan yang penuh kesejahteraan. Daripada faham, daripada tak faham kepada faham, daripada jahat kepada baik, daripada berdosa kepada diampunkan. Kan ilmu. Kemudian iman penyelamat kita. Dia akan bendung kita daripada benda-benda yang tak elok. Imanlah suburkan kita daripada benda yang tidak baik.
Iman tunjuk ini tak boleh, ini haram, ini dosa, ini paling iman. Penyelamat kita. Dan amal soleh kita bekalan. Kita tambahkan bekalan amal soleh malam siang. Yang sunat kita kerjakan, yang wajib kita laksanakan. Bila ketiga digabungkan sekali, maka tertegaklah sebuah kehidupan yang saksama. Akhirnya, bila iman pemandu kita, iman penyelamat, ilmu pemandu kita, amal soleh, bekalan kita, maka tak akan berlaku isu muflis di hari akhirat. Tetapi bila ilmu tak memandu kita, kita jahil sampai ke mati, kemudian iman tidak menyelamatkan hati, budi dan akhlak agama kita, dan bekalan pun tak cukup di dada, akhirnya kita akan tergolong golongan yang disebut sebagai muflis di hari akhirat. Baik, cerita muflis ini cerita yang benar-benar disebutkan Nabi SAW. Apa hadisnya? Jom kita tengok hadis yang kita bincangkan pada malam ini. Peringkat awal perbincangan saya sebut dah. Allah nak tengok kita berjaya bukan gagal. Kita berjaya bukan gagal, kita beruntung bukan kecewa. Itu kita kena faham. Kemudian kita dah diperingatkan bagaimana ilmu pemandu, iman penyelamat dan amal saleh merupakan bekalan kita. Kita raihlah. Bila kita belajar ilmu, hati makin bercahaya. Dulu tak faham, sekarang faham. Dulu kurang faham, bukan tak faham, kurang faham. Oh, sekarang dah faham. Dulu kita tak berapa nak yakin, oh sekarang dah yakin. Ilmu dan iman pula masuk kontrol kita. Maka yang haram, iman kata jangan buat. Buatlah yang baik-baik. Yang dosa jangan buat. Yang pahala, raihlah sebanyak iman kita. Dan menyebab kita pun carilah pahala demi pahala siang malam kita, bentuknya amalan tadi baik. Masalahnya sekarang ialah dalam situasi yang demikian ada juga yang muflis. Apa cerita? Bahkan Nabi SAW dan riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi cerita sesuatu yang benar. Nabi tak berdusta. Nabi tak berbohong. Nabi bercakap perkara yang realiti akan berlaku di padang mahsyar nanti. Di kalangan siapa? Umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Umat baginda. Satu Nabi SAW, tuan-tuan, kalau dah kita tengok dalam fakta sirah Nabi SAW, Nabi banyak menangis tentang umat ini. Banyak menangis. Satu peristiwa yang besar dalam sejarah ialah peristiwa Nabi Nun sampai ke langit pada malam Isra' dan Mi'raj. Riwayat Bukhari menceritakan, Muslim menceritakannya. Nabi tengok di alam barzakh, di alam langit sana, suatu keadaan yang Nabi akhir menangis malam siang. Nabi balik ke bumi. Nabi tengok Nun di Sidratul Muntaha. Allah tunjuk pada Nabi Muhammad tentang alam neraka, alam seksaan. Saya tak dah baca hadis detail, tapi mengambil rumusan saja. Nabi tengok seksaan yang terima oleh umat baginda, bagian-bagian. Ada yang disiap dengan benda yang tajam, yang disula, dipotong lidahnya, dihempak kepala batu yang besar, macam-macam. Sampai Nabi menangis. Menangis Nabi. Sampai satu peringkat sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, apa Rasulullah kau menangis ni?" Kata Nabi SAW, "Demi Allah, lau ra'aitum kama ra'aitum labakaitum kathiran wala dahiktum qalilan." Nabi kata, kalau kamu dapat tengok macam aku lihat pada malam Isra' Mi'raj dengan mata kepala, nescaya kata Nabi, kamu akan banyak menangis, sedikit ketawa. Kamu akan banyak menangis malam siang. La dhahiktum qalilan, ketawa sikit-sikit je. Maknanya Nabi sebut kepada sahabat, situasi berlaku cukup Nabi terasa.
takut dan bimbang tentang umat ini. Maka hadis ini suatu kebenaran. Apa hadisnya? Saya anggap hadis ini bukan untuk orang lain, untuk saya. Saya bila baca ni tuan-tuan, saya dah menangis. Bukan saya kata saya ini mudah menangis, tapi saya letak hukumannya hadap kepada saya. Sebab saya tahu saya orang yang kerdil, ada kekurangan dalam hati jiwa yang mungkin terjebak dengan apa Nabi sebut ini. Wal'iyadzubillah. Apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, saya baca nasnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna al-muflis? Qalu al-muflisu fina من لا درهم له ولا متاع فقال صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. Rawahu Muslim. Hadis ini pada sudut periwayatannya sahih, yang amat sangat 100% lah kalau bagi berkah. Sebab apa? Hadis Imam Muslim. Bila hadis Imam Muslim Bukhari, tuan-tuan, 100% dalam bahasa orang Jawa, 100%. Sebab tak ada yang lebih sah selepas Quran, hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi dalam hadis ini, terdengar terjemahannya. Saya sendiri bila baca terjemahan itu dah menangis dah. Allahu Akbar. Sebab Nabi bercakap tentang umat baginda. Ini bukan cerita umat Nabi Nuh, Nabi Musa, bukan ni. Ini bukan hal cerita Nabi, umat Nabi Isa, Nabi Ayub, tidak. Ini Nabi umat Muhammad SAW, kita ni. Apa kata Nabi? Satu hari kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kami duduk dengan Nabi SAW bersama-sama. Di tengah-tengah bersama dengan Nabi, Nabi pun tengok wajah-wajah kami. Sebab ada riwayat yang lain disebutkan, Nabi SAW melihat wajah para sahabat dengan penuh fokus. Tengok bukan tengok biasa, tengok dengan situasi fokus. Saya pun tak tahu macam mana lah. Ya, agak tengok seorang-seorang tu tenung lama. Begitulah contohnya. Lalu kata Barah, kami terdiam semua. Terdiam kami. Mesti ada benda yang disampaikan. Serius. Lalu Nabi pun buka mulut. Nabi tanya, kamu semua ni, atadrun tu bahasa Arab, bukan Melayu. Terjemahnya, kamu semua ni sahabat ramai, kamu semua ni tahu tak apa muflis itu? Bahasa terjemahnya macam itulah. Atadruna, kamu semua ni, yang ada kalau 40 orang lah. Ni semua kamu, kata Nabi, sahabat. Tahu tak apa itu muflis? Sahabat Nabi tanya tu, seolah-olahnya tak tahulah. Kata orang, kalau sahabat jawab serentak, semacam ada 60 orang tu, separuh jawablah, lebih kurang begitulah. Lalu Nabi tanya, kamu tahu tak apa muflis tu? Sahabat pun kata, orang muflis tu ya Rasulullah, artinya orang yang tidak ada harta benda, bahkan wang ringgit lah, dalam bahasa kita wang ringgit lah. Orang yang tak ada harta benda dan tak ada wang ringgit, muflis lah. La dinara, tak ada dinar, tak ada dirham, mana tak ada wang ringgit, tak ada, muflis. Sebagaimana kita faham. Dan Nabi pun jawab dengan tegas. Nabi tak kata betul salah, tapi dia beri jawapan. Nabi tak kata salah tu, tapi dia beri jawapan. Lantas Nabi kata, sesungguhnya yang muflis,
kalangan umatku ialah nun di hari akhirat nanti. Ini bukan isu dunia yang kamu sebut isu dunia. Muflis maknanya tak ada orang dunia. Nabi sebut sebenarnya apa benda ni? So saya tinggi sangat kan? Kata Nabi sesungguhnya yang muflis ialah nun di alam akhirat nanti. Iaitu kata Nabi, ada di kalangan umatku yang masa hidupnya salatnya sempurna, puasanya pun dia lakukan, zakat pun dia tunaikan. Tengok tuan-tuan ni, semasa dia di bumi Allah ni, di masa hidup, kata Nabi, hamba Allah ni, umatku ini, di pada masyarakat dia datang bertemu Allah, tapi ketika bertemu Allah, salatnya sempurna. Dia buat sunat, dia buat wajib apatah lagi. Kaki masjid pula tu. Lebih jauh tu imam pula contohnya lah. Maksud begitulah. Dengan zakat dia tunaikan, dengan puasa dia lakukan, pahala puasa penuh, pahala tu penuh, semua penuh. Tetapi dalam keadaan dia berpuasa lengkap, ibadat lengkap, segala lengkap itu, di tengah-tengah kehidupannya itu, dia mencela orang ini. Syatama hadza. Dia maki orang ini. Dia kata kat orang ini. Dia tuduh orang ini. Dia makan harta orang itu. Dia berniaga. Dia makan harta cara haram. Dia ada keuntungan dunia. Dia ambil cawan tak betul. Makan harta orang lain. Harta anak yatim macam-macam. Dia pernah bunuh orang masa hidup. Kemudian Nabi kata apa? Dia pernah pukul orang. Maksud dia buat benda yang menyebabkan orang sakit dan cedera. Lalu kata Nabi SAW, inilah gambar orang muflis. Sahabat tercengang. Nabi tambah. Nabi kata apa? Akhirnya, bila bertemu Allah nanti, dia datang menghadap dengan amal salah yang banyak. Masa yang sama juga, dosa-dosa pun banyak. Pukul orang ni, cela orang ni, maki orang ni, kata macam-macam. Kata Nabi, akhirnya Allah akan hitungnya di padang mahsyar. Kesimpulannya, apa yang akan berlaku kata Nabi? Semua kebaikannya, pahala puasa, pahala haji, pahala umrah, sedekah, puasa dia buat selama pahala sembahyang, segala hasanatuhu, kebaikan dia, pahalanya diagih pada mana orang dia telah zalimi. Dia pernah cerca orang ni, pahalanya orang tu akan dapat. Dia pernah pukul orang ni sampai cedera parah, pahala solat sembahyangnya itu kan ambil, diagih pada orang lain. Kalau 10 orang dia buat benda maksiat pada orang, 10 orang contohnya, pahala dia puasa, haji, zakat, semua sekali diagih. Fayu'ta, diberi. Ini hadis tuan-tuan. Kemudian kata Nabi, tiba-tiba berlakunya apa dia? Faniyat hasanatu. Semua kebaikannya habis. Tak tinggal satu sen. Semua diagih-agih. Kantung kebaikannya kosong dah. Tak selesai lagi. Kata Nabi SAW, akhirnya apa yang berlaku? Yang lebih teruk kata Nabi, akhirnya dosa yang orang lain buat, ialah manusia ini, walaupun macam mana dosa tu ada. Orang dia pernah cerca, pernah cela, ada dosanya. Dosa orang dipikul atas dia. Dia akan kutik dosa orang, dia akan pikul. Orang tadi, yang muflis tadi, dosa-dosa orang buat, ialah orang tu mungkin dia berdosa sekian-sekian, akan dipikul atas bahu dia. Dah dia amal tak ada dah, habis dah bagi orang. Dipikul dosa orang pula. Sebanyak dosa orang dia pernah buat kejahatan dengan pukul, balun, caci maki, dia akan pungut. Jadi kepadanya pula ditanggung, tak pasal-pasal. Lalu kata Nabi SAW, kemudian dia pun akan dicampak ke mana orang ni? Turiha finnar, dicampak dan neraka. Kata Nabi, ini orang muflis sebenarnya. Muflis dengan maksud akhirat, bukan dunia. Tuan-tuan sekalian, hadis-hadis sebegini di mana kita letak sebenarnya?
Saya kira secara umum hadis ini, literalnya, kalau kita baca secara literal tadi pun dah cukup kita rasai. Maknanya, Nabi nak ingatkan kepada kita tentang banyak perkara. Pertama, tentang persoalan kita dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kalau kita bahasa kita, hablum minan nas, hubungan kemanusiaan. Saya dengan Abang Man, saya dengan Al-Fadhil, pengurusi Tuan Imam kita, saya dengan Tok Sri, pengurusi surau kita, hubungan kemanusiaan. Yang disebut dalam bahasa agama hablum minan nas, hubungan kemanusiaan. Yang sepatutnya dalam hubungan ini kita kena jaga. Hak-hak tu ada kita kena jaga. Tak mudah nak mencaci, tak mudah nak mencela, tak mudah nak benda-benda yang memburukkan keadaan. Itu sepatutnya. Sebab tu dalam agama ni tuan-tuan, kita diajar untuk bersifat apa? Ini penting. Bersifat husnuzan, sangkaan baik. Itu sifat dalam agama. Sangkaan baik, bukan buruk. Yang keduanya, kita sebagai manusia memang ada kelemahan-kelemahan tersendiri. Kita bukan malaikat. Kita bukan maksum. Kita ada kesilapan-kesalahan. Maka dalam Islam bukan caranya kita mencari titik-titik kesalahan orang lain sehingga kita merasakan ini peluang keemasan. Apalagi dalam dunia manusia yang ada di sana, apa ceritanya? Titik perbalahan, permusuhan. Dia mudah. Kalau dia dengan kawan tu memang dah tak suka, lama dah dalam faktor perniagaan ke, faktor pangkat kedudukan ke. Oh, dia benci amat sangat, cari pasal. Kalau tu buat silap satu kesilapan, dia akan taburkan 60 kesilapan yang lain. Berlaku tak berlaku? Berlaku. Ini kelemahan kita. Sedangkan kalau kita dalam akhlak beragama, kata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah, kita tengok orang buat 2 kesilapan, boleh jadi kita buat 10 kesilapan. Cuma Allah Azza wa Jalla tutup kesilapan keaiban kita. Terus kita lah tu. Dia kata Imam Al-Ghazali, tengok orang buat 2 kesilapan, 3 kesilapan, kita mungkin buat 20 kesilapan. Cuma orang tak tahu. Tapi Allah mengetahui kesilapan kita, keaiban kita. Allah tutup daripada pengetahuan orang lain. Maknanya kita mungkin lebih teruk pada orang lain dalam bab kesilapan, kekurangan, dosa dan segala-galanya. Ini agama. Cara agama ni tuan-tuan untuk bina sebuah kehidupan macam tu. Bukan kita mudah nak kata, nak caci maki, nak hamun, apalagi menaburkan qazafah tadi. Qazaf maksudnya fitnah dan macam-macam. Allah Ustaz, kalau begitu dalam Islam tak boleh tegurlah kemaksiatan. Pergi mana pula amar ma'ruf nahi munkar? Dia lain cerita tu. Mencegah kemungkaran ada kaedah-kaedah dia. Melarang kemungkaran ada kaedah dia dalam agama. Cacian makian bukan kaedah dia. Sebab itulah kita kena beza di antara tegah kemungkaran dengan soal celaan, mencaci maki, hamun. Beza itu tuan-tuan. Cegah kemungkaran wajib, tak boleh. Kawan kita buat kesilapan, terang-terang, wajib cegah, bukan cela. Cegah wajib, mana tolong dia untuk diselamat akidah dan imannya. Itu wajib. Tak boleh kita biarkan, ikut dia lah, neraka dah dia macam tu. Tak boleh. Kalau kita kata neraka terus dia kepada dia, itu nama celaan. Tapi kalau kita jumpa kawan kita yang buat silap dengan penuh harmoni,
perbetul keislaman dengan bicara hati dan kejiwaan dengan penuh cinta sayang, itu lain. Masalahnya ialah kita ambil kesempatan. Ini memang teruk, kita tebarkan fitnah pula lah. Dia beza, titik beza tu dia. Yang masalah kita sekarang ialah bila berlaku situasi cercaan, celaan, makian, hamunan, tuduhan yang kadang-kadang palsu. Walaupun ada kebenaran, tapi tokok tambah itu yang tak tahannya, menyebabkan semakin tersebar, meluas. Apalagi benda-benda itu kita sebarkan kejahatan, keburukan orang lain. Dunia sekarang pula dunia tanpa sempadan. Tulis dalam WhatsApp grup, boleh hantar 60 grup dalam masa 3 saat tak sampai. Yang baca mungkin bukan 100,000 orang. Kena pula FB. Oh, dunia sekarang dunia mencabar kita. Apalagi kalau benda-benda yang sifatnya palsu, mengaibkan orang. Kita nak buat macam mana tu? Sebab tu dalam hubungan ni saya tegas, Nabi dah sebut dalam hadis, dunia akhir zaman akan berlaku situasi di mana benda-benda palsu ataupun benda-benda sifat cercaan akan tersebar. Dalam hadis Nabi sebut kepada kita, anhaakum an thalathin, aku larang kamu 3 benda. Azab belum lagi tak? Dah masuk dah? Belum lagi. Sikit lagi. Nabi kata aku larang 3 benda. Salah satu kata Nabi ialah anqila waqal. Nabi larang jangan sembah lain pada Allah, jangan syirik. Yang Nabi sebut juga ialah anqil waqal. Apa makna qil waqal ni? Iaitu semacam berlaku sekarang ni, diviralkan. Itu qil waqal tu, terjemahnya benda viral. Tuan-tuan, Nabi sebut sebetulnya akan berlaku akhir, betul-betul berlaku. Jadi sebab tu hadis ini satu hadis yang begitu sekali mendebar jantung kita sebenarnya. Azan. Astaghfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح.
Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله. La ilaha Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akan tamatkan pukul 8.30 tuan-tuan, 10 minit lagi insya-Allah. Alhamdulillah, azan berkumandang, syiar yang besar. Satu perkara yang saya nak ingatkan dalam masa yang ada ini, azan jawapannya kena disampaikan, diberikan. Pak Nabi bersabda, "Idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzinu." Dengar azan, jawab macam muadzin lafazkan. Hadis sahih. Jawab azan. Yang kedua, azan selesai, selawat, kemudian baca doa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Sampai akhir, Nabi sebut siapa yang baca doa selepas azan, apa ganjarannya tuan-tuan? Besar ganjarannya. Wajabat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Nabi akan beri syafaat di hari kiamat nanti. Subhanallahil azim. Wajabat lahu syafaati, wajib dapat syafaat aku, kata Nabi, di padang mahsyar. Siapa yang doa selepas azan. Ini rekod hadis daripada Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Sahih. Mudah-mudahan cukup sekadar Allahumma salli ala Muhammad, dah cukup dah. Dah cukup dah. Sampai habis sampai ke mana? Sekadar peringkat awal dah cukup dah. Sebab selawat ni dah sebut salah tu dah selawat dah. Kalau dah habiskan silakan. Sekadar Allah SWT Muhammad dah madai. Lagi bagus lah, lebih afdal. Sebab dia tak timbul soal di situ dosa tak dosa. Pahala lebih lah kalau kita selawat penuh. Baik. Alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian, balik cerita kita ni. Kita ada masa lagi dalam 7 minit terakhir. Tak apa, insya-Allah. Mesej ilmu sampai. Dan saya pun tak nak menekan sangat. Saya bercakap dalam diri saya pun takut ini. Saya bercakap dalam diri saya takut. Saya bimbang dengan kelemahan diri saya, kelemahan jiwa hati saya. Saya doakan mudah-mudahan saya dan tuan-tuan tidak masuk golongan muflis ini. Cuma kita ambil peringatan. Sebab masa masih ada. Kita balik kepada Allah dengan keampunan. Kita mohon kepada Allah keselamatan. Bahkan kalau ada kesilapan dengan kawan, teman, taulan, carilah untuk mohon kemaafan daripada orang kita buat silap tadi. Baik. Apa kata Nabi SAW? Tadi sebut tuan-tuan, hablum minan nas. Betul, hubungan kemanusiaan ini hubungan penting, sangat-sangat penting. Kenapa? Sebab satu di antara benda besar dengan orang ni tuan-tuan, kalau kita berdosa dengan orang, isu akhirat kita bincanglah sekejap lagi. Isu kita dunia ini, kita dengan orang bila berdosa, wajib kena minta maaf. Syarat taubat ada 4. 3 dengan Tuhan, dengan orang, plus 1 lagi. Jadi 4. Itu syarat taubat. Imam Nawawi sebut dalam kitabnya Al-Azkar pun sebut. Syarat taubat ada 4. 3 dengan Tuhan, plus 1 dengan orang. Dengan Tuhan, pertama, buang punca maksiat. Yang kedua, berazam tak buat lagi dosa. Ketiga, menyesal. Itu dengan Tuhan. Dengan manusia, 3 masuk, selesai, tambah 1. Dengan orang, apa dia? Jawapannya ialah dengan manusia. Bila berdosa, ini yabra'a min haqqi sahibiyah. Kena minta maaf. Dengan orang kita buat silap. Bila kita minta maaf, yang akhirat ni selesailah. Tak muflis. Masalah sekarang ialah dengan orang kita buat dosa macam-macam, tekanan macam-macam, tiba-tiba saat kita meninggal tanpa minta maaf dengan orang kita buat jahat tadi. Ini berlaku hadis ni. Lalu kata Nabi,
Ceritanya muflis padang pasar, orang tu sembahyang lengkap segala pahala dibuat, tetapi ada orang dia syatama. Syatama ni tuan-tuan mana cerca celah. Kata-kata yang begitu mencederakan orang punya perasaan. Syatama itu kata-kata yang mencederakan perasaan orang. Termasuklah kata-kata yang bersifat tuduhan. Syatama. Sebab dalam agama ni kata Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, orang suka mencela, yang suka kata kau orang, mencaci ni, kata Imam Ghazali, orang yang fasik. Sebab Nabi sebut macam tu, sibabul muslimi fusuqun. Orang suka mencela ni fasik, kata Nabi. Wa qitaluhu kufrun, kalau dia bunuh orang, kufur. Maka Imam Al-Ghazali, fasiknya manusia bila dia suka mencela, mencaci maki. Betullah kita ni tuan-tuan amat menakutkan kalaulah sifat celaan itu menjadi sifat yang berkekalan sehingga mencacatkan perasaan orang lain. Jangan main. Saya tak nak bagi contoh lah, tuan-tuan carilah contoh-contohnya. Celaan, kata, maki, hamun, macam-macam. Yang lebih teruk kerana perasaan dendam, dengki, bermusuh itu lebih teruk. Sertaan, bila disertakan dengki dendam, habis. Menyebabkan kata Nabi, di pada masyar, diratan dengan pahala, tiba-tiba dikorek-koreknya, dia dengan orang tak selesai hubungan syatama tadi. Itulah kenyataannya. Kebaikan dia orang ambil, kejahatan orang dia pikul. Termasuk kata Nabi SAW, wa qadhafa hadha. Ini merupakan fitnah. Qadhaf ini fitnah. Bersabit dengan soal-soal, bersabit dengan hubungan yang bersifat, kita kata seks lah. Fitnah lewat, fitnah berzina, yang tidak ada kepastian. Yang dia pun tak pasti dan tak ada hujah memastikannya. Kita jangan menjadi penyambung lidah. Kita kata kawan kita berzina, tu kawan sebelah aku, tahu sangat kaki zina lah tu. Kalau kita tahu sekalipun, bukan hak kita untuk sebarkan keaibannya, bukan hak kita. Bukan. Dalam Islam, tutup keaiban orang suatu kemestian. Ustaz, dia berzina betul. Bukan awak boleh hukum dia. Dosa dengan Allah soal dia. Tapi mengaibar keaiban, awak patut ambil jalan untuk perbetul keadaan. Patutnya. Tapi bila awak sebarkan, mengaibkan dia, menyusahkan dia, ini masalah. Sebab dalam Islam, hukuman memang diperlukan, tapi dengan persaksian cukup. Bila tuduhan zina, persaksian kena ada. Saksi kena cukup. Dan dalam agama bukan mudah untuk dituduh orang itu berzina dan orang itu meliwat, contohnya. Kalau kita tak nampak, baik kita diamkan diri. Kita dengar orang bercakap, jangan sambung lidah lagi. Kita bercakap untuk kita, ya Allah, kalau ia benar berlaku, minta engkau jauhkan aku pada akhlak macam ni. Kita minta kita di Allah jaga. Tapi kalau kita boleh tegur orang memang buat silap, kawan kita tahu dia memang suka berzina contohnya, kita tegur dengan cara terbaik. Tapi nak sebar keaiban tak boleh. Ini agama, jaga hak. Tuan-tuan, sebab itulah dalam Islam ni cermat banyak benda. Sebab itulah bila ada tuduhan zina, khalwat, zina dan liwat ini, persaksian penting. Saksi pula bukan calon-calon orang. Kalau saksi sebanyak subuh berjarang-jarang, tak boleh saksi. Kalau saksi subuh pun pukul 7.30, tak boleh. Main-main. Saksi sebanyak Jumaat pun 3 kali setahun. Zuhur pun tak pernah buat secara betul. Jarang-jarang sembahyang. Tak boleh. Saksi ada syarat-syaratnya. Islam terlalu cermat. Bukan satu benda yang bersifat terbuka tapi kecermatan. Ini satu. Jadi sebab itulah menuduh. Kemudian termasuk kata Nabi SAW, akala ma'la hadha, makan harta orang. Kita boleh sampai tahap mengambil hak orang cara zalim harta benda, muflis di padang mahsyar. Saya tegur tuan-tuan. Saya sebut banyak tempat dan TV saya sebut dalam beberapa siri ceramah TV saya yang bersifat tajuk-tajuk semasa macam ni.
kita kalau berniaga, membabitkan persoalan yang namanya perniagaan, terutama dalam hal bersabit dengan sukat timbang. Dia berniaga benda sukat timbang, kilo, jaga-jaga. Jaga-jaga. Ini termasuk dalam muflis juga daripada masyarakat. Tipu orang ni 2 gram, orang tipu 5 gram. Akhirnya, sehari berniaga, 10 orang ditipu. Patut 2 kilo, kurang 3 gram. Patut 4 kilo, kurang 10 gram. Bayangkan, gram-gram yang dia kurang tadi, itu satu cara makan harta haram. Orang bayar 2 kilo RM10, tapi dikurangkan 10 gram, mana angka bukan RM10 lagi. Mungkin RM9, 10 sen contohnya. 10 sen itu ke mana? Ini masuk dalam aklu mali hadha, makan haram. Lepas tu Allah cela dalam Al-Quran sebut, wailun lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang mengurangi timbangan. Allah mencelaka dalam surah Al-Mutaffifin, awal-awal kalimah. Celaka kata Allah orang yang mengurangi timbangan dalam hal kilogram dan seumpamanya. Dia termasuk bukan kilogram. Para ulama tafsir kata dalam urusan perniagaan. Bab harga sekalipun, patut harga RM10, dia letak harga sampai meningkat-ningkat RM25 contohnya. Cara zalim. Itu namanya ihtikar. Dia ada istilah pula. Maksudnya ialah kezaliman. Melucah masa orang lain, menyusahkan orang, sehingga orang terpaksa bayar harga yang tak sepatut. Masuk dia. Ini suatu kecematan ada. Dalam agama, fasa agama mudah saja. Agama punya falsafah, kata Imam Syaukani, biar sikit tapi berkat, dan biar banyak tapi dalam redha Allah. Selesai. Banyak Allah redha, tak apa. Maksudnya sesuai dengan harga. Tapi kalau sikit, biar berkat. Justru tuan-tuan, hadir macam ni untuk kita semua. Hadir ini untuk kita semua supaya kita jaga akhlak, jaga amalan, jaga segala-galanya, supaya nanti di padang mahsyar. Sebab di padang mahsyar akan berlaku apa? Saya dah masuk 3 minit lebih. Maaf pengusi Datuk Seri, 1 minit lagi insyaAllah. Janji betul ni. Ya. Waktu di padang mahsyar, tuan-tuan, saya sebut sentiasa, kita akan bertemu dengan mahkamah akhirat. Itu kepastian. Mahkamah akhirat akan bersidang. Hakim Allah Azza wa Jalla. Maliki Yaumiddin. Raja hari balasan. Hakimnya. Pendakwa raya, malaikat-malaikat yang mencatat amal kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Surah Qaf itulah. Itu pendakwa raya. Saksi, anggota badan kita. Tangan kita lah, tangan yang tadilah pukul orang ke, tulis benda tak betul ke. Ni tangan kita, ataupun mulut kita, ataupun telinga kita. Saksi belaka tu. Apa kata Allah? Kata Allah dalam Al-Quran. Allah sebut tentang kita dalam surah Yasin. Tentang ucapan kita, tentang perbuatan kita jadi saksi. Baca surah Yasin, jumpa ayat itu. Kemudian, kita pula apa tarafnya? Kalau Allah hakim, malaikat pendakwa raya, saksi adalah anggota badan kita sendiri bercakap, kita OKT, orang kena tuduh. Dia membisu, bercakap tak boleh, soal tak boleh. Apa bukti hujahnya? Hujah yang mendakwakan buka amal kita. Amal kita Allah catat semua sekali. Allah sebut Quran, Iqra kitabak, surah Al-Isra. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca. Amal masing-masing tertulis pada hari ini. Itulah buktinya. Jadi mahkamah lengkap. Jadi bila mahkamah bersidang dengan hakimnya Allah Azza wa Jalla, hakim paling adil seadil-adilnya. Allah tidak kezalimi hamba-Nya. Sebab sifat Allah, walaysa bidzallamil 'abid. Allah tidak zalimi hamba-hambanya. Jadi mudah-mudahan kita semua sejahtera, selamat, bahagia insya-Allah. Jaga amal kita sebaik-baik jagaan. Hubungan kemanusiaan, jaga sebaik-baik hubungan. Hal-hal yang mencetuskan perkara tidak elok selama kita ketepikan. Bina satu kekuatan dalam hidup kita dengan ilmu yang mantap. InsyaAllah
Allah berikan kita rezeki keimanan yang kukuh insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, hadir macam ni letak di mana? Di hati kita. Tak boleh kesampingkan. Orang yang faham hadis ini sebaik-baik fahaman, insya-Allah bahagia, sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Saya doa kepada saya sendiri sebagai orang yang banyak buat kesalahan-kesalahan. Saya doa pada semua tuan-tuan yang dengar malam pun berapa ramai tak tahu live online kita ini. Dan kita semua insya-Allah dalam jagaan Allah Azza wa Jalla, hati kita makin bersih dan suci. Kita makin mulia, akhlak kita makin terpuji, iman kita makin kokoh dan amal kita makin mulia. Dan redha Allah bersama kita insya-Allah. Dan mati kita mati dalam keredaan, bukan mati dalam kemurkaan. Mati dalam cinta sayang kasih, bukan dalam kebencian Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Teruskanlah beramal, beribadat, kerana iman penyelamat, ilmu pemandu, amal saleh bekalan. Sekian, auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna as-sighara wal jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Ya Karim, innaka antallahul wahidul ahad al fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. ربنا تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada adik dan Ustaz pada hari ini. Jadi alhamdulillah boleh disampaikan tadi, moga-moga dapat memberikan kita